Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqira'atihi. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada bagi, dan bahawasanya ta'ala, dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya dua sifat atau lebih daripada jenis yang satu. Kemudian dia nak menyatakan tentang wahdaniyat pada sifat. Musannif dia nak nyatakan wahdaniyat pada sifat. Semalam dia kata tiada bagi Allah Ta'ala, tiada bagi zatnya bersusun daripada dua zat ataupun lebih. Maka tiada bersusun ini menafikan kamuttasil pada zat, kerana kamuttasil ini sifat bagi baharu, bagi zat baharu. Begitu juga tafsiran yang kedua, tiada bagi Allah Ta'ala itu dua yang menduakan baginya pada zat. Ini menafikan kam munfasil pada zat. Kam munfasil, kam yang berpisah, bilang-bilangan sesuatu yang berpisah, yang tak berhubung. Kam muttasil dia berhubung, bentuk bagi jadi satu. Ini dua tafsiran bagi wahdaniyat pada zat. Kemudian wahdaniyat ataupun keesaan Allah Ta'ala pada sifatnya, ada dua juga tafsiran. Yang pertamanya dia kata bahawasanya Ta'ala tiada baginya, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada baginya bagi sifat, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada baginya bagi Allah, tiada baginya bagi zat Allah dua sifat atau lebih. Tiada bagi zat Allah dua sifat ataupun lebih, tetapi daripada jenis yang satu. Yang tak bolehnya, tengok noktah dia sebut di sini, daripada jenis yang satu. Pasal apa? Allah Ta'ala ada banyak sifat. Timbul persoalan kita kan, bila kata wahdaniyat pada sifat, kerana Allah Ta'ala ada satu sifat sahaja. Ni 20 sifat dia ada. Kita ambil sifat ma'ani, sifat mawjud, wujudi, ada 7 sifat. Allah Ta'ala ada 7 sifat ma'ani, berbilang-bilang ada. Maka berbilang-bilang ini yang yang tidak diterima oleh al-Mu'tazilah. Ta'addudul qudama, dia kata ta'addudul qudama, dia tak mau. Maka dia nafikan sifat ma'ani kerana dia nak lari daripada berbilang-bilangnya qadim. Di sini disebut noktahnya, tiada wahdaniyat pada sifat ni, maknanya tak ada bagi Allah Ta'ala tu dua sifat ataupun lebih daripada dua sifat, tapi daripada jenis yang sama. Daripada jenis yang sama. Contohnya seperti dua kudrat atau tiga, yakni tiga kudrat. Adapun dua sifat ataupun lebih sifat daripada jenis yang berlainan, itu tidak mengapa. Yang tak bolehnya di sini ialah dua sifat daripada jenis yang satu. Dua sifat daripada jenis yang satu. Allah Ta'ala ada dua kudrat, ada dua iradat, dua hayat dan sebagainya. Itu yang tak boleh. Adapun daripada jenis yang berlainan, tidak mengapa. Macam Allah Ta'ala ada kudrat, iradat, ilmu, tiap-tiap satu, semua satu sa semua. Sebab tu disebut di sini daripada jenis yang satu, maknanya daripada kalau kudrat dia ada dua, kalau iradat dia ada dua, kalau hayat ada dua, ilmu ada dua. Ini yang tak mustahil dan tidak boleh, kerana ternafi wahdaniyat pada sifat. Adapun daripada jenis yang lain, tidak mengapa. Baik. Ada Mu'tazilah, dia kata berbilang, kerana sifat lain, zat lain. Jadi 7 campur 1 jadi 8 lah, berbilang-bilang qudama. Maka mazhab Mu'tazilah, mereka tolak sifat ma'ani ni. Tolak bukan pasal apa,
Tolak sifat ma'ani ni kerana nak elak daripada berbilangnya qadim. Jadi ada zat pun ada, sifat pun hak qadim ada, jadi banyak qadim. Bila dia nafikan makna ma'ani ni sabit dengan Quran, sabit dengan nas, tapi dia kufur tapi tak jadi kufur Mu'tazilah. Dia nafikan sifat ma'ani itu, tapi dia tak nafikan. Kalau nafi sifat ma'ani, seolah kita nafi Allah Ta'ala tak ada kuasa. Nafi sifat ma'ani, kudrat. Betul, Allah Ta'ala tak ada kudrat, tak kuasa, lemah lah. Tak, dia nafikan kudrat, tetapi dia nafikan sifat, tapi dia sabitkan kuasa itu pada zat dia terus, pada zat Allah Ta'ala. Makna Allah Ta'ala kuasa dengan zat, berkehendak dengan zat, bukan dengan sifat dah. Kita mazhab ahli sunnah dengan sifat, itu beza dia. Baik, jadi dia kata yang wahdaniyatnya, tiada bagi Allah Ta'ala dua sifat daripada jenis yang sama, seperti dua kudrat atau tiga. Baik, dan berbilang, yakni diri berbilang sifat ini, diri berbilang pada sifat ini dinamakan kam muttasil pada sifat. Berbilang tu, lebih pada satu, itu yang dinamakan kam muttasil. Bilang-bilangan yang berhubung pada sifat. Dua kudrat berhubung, jadi satu. Misalnya ada berbilang pada berhubung, maknanya kudrat Allah, pada zat Allah Ta'ala tu ada dua kudrat. Pada zat Allah Ta'ala tu ada dua kudrat yang berhubung. Baik, dan bahawasanya tiada ada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala tu sifat yang menyerupai akan satu sifat daripada segala sifat Allah Ta'ala. Ini tafsiran yang kedua bagi wahdaniyat pada sifat. Bila sebut Allah Ta'ala itu esa pada sifatnya, tafsiran yang keduanya, tiada bagi yang lain daripada Allah. Kita ni makhluk ni, yang lain daripada Allah Ta'ala itu mempunyai sifat yang sama dengan salah satu daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang qadim. Macam ada di sana sifat kudrat yang sama dengan sifat kudrat Allah Ta'ala, itu tak boleh. Maksudnya di situ tak dinamakan asa pada sifat dah. Sama dari segi apa? Sama dari segi taksir. Sama dari bentuk taksir dia. Kerana sifat Allah, kalau kita ambil contohnya kudrat, kita ambil contoh kudrat, kalau kita kata ada di sana kudrat yang sama dengan kudrat Allah Ta'ala. Kudrat Allah Ta'ala, dia dari segi sifat dia ialah taksir, tugas ataupun wazifahnya memberi bekas, mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Kalau ada di sana kudrat yang macam tu juga, dari segi memberi bekas dan memberi kesan, mengada sesuatu daripada tiada kepada ada, maka dikatakan ada dua kudrat yang sama, kuasa dia, ataupun yang sama dia punya bentuk dia. Maka itu tidak jadi wahdaniyat, tak jadi wahdaniyat. Di sini dia kendaki di sini. Baik, tiada bagi yang lain pada Allah Ta'ala itu sifat yang menyerupai akan satu sifat daripada segala sifat Allah Ta'ala. Ini makna yang kedua daripada wahdaniyat pada sifat. Baik, dia kata dan menyerupai sifat yang lain bagi sifatnya ini, diri menyerupai itu, sama tu. Diri sama tu dinamakan kam munfasil pada sifat. Dinamakan kam munfasil pada sifat. Serupa sifat yang lain pada sifat Allah Ta'ala, ada satu kudrat yang lain, sama tugas dia dengan kudrat Allah Ta'ala. Ini dinamakan, terdapat pada kudrat ini kam munfasil dia panggil, iaitu bilangan yang berpisah, yang tak berhubung. Ada kudrat lain, ini kudrat Allah, kemudian ni ada kudrat lain pada benda lain pula, jadi tak berhubung. Yang tadi dua kudrat pada zat Allah Ta'ala yang satu, berhubung dia panggil. Baik, kedua-dua ini, kedua-dua kam ini, muttasil dan munfasil, ternafi sama sekali daripada zat Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu sabit ia dengan wahdaniyat pada sifat. Baik, dan dua kam ini, yakni kam muttasil dan kam munfasil pada sifat, ternafi keduanya dengan wahdaniyat pada sifat. Ternafi, ternafi maknanya
atas wazan bukan bina lazim, bukan bina fi'lul fa'il lah. Bukan fi'lul fa'il, bukan fi'lul fa'il. Maknanya ternafi sini ternafi dengan sendirinya, dengan automatiknya, bukan dinafikan dengan sebab tu dah, dia ternafi dengan sendiri. An-nafyu dengan makna al-intifa', an-nafyu dengan makna al-intifa', ataupun masuk pada ba' al-mutawa'ah, ba' mutawa'ah. Baik, tak disyaratkan fi'lul fa'il lah maksudnya di sini. Bila sebut ternafi, bukan makna ada fi'lul fa'il, bukan ada orang yang menafikan, tak. Bila sabit di zat Allah Ta'ala, wahdaniyah tu secara automatik tak masuk dah, ternafi dah apa nama dua kam ini. Baik, kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya Allah Ta'ala, dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya, bagi zat Allah itu perbuatan, tiada baginya bagi Allah Ta'ala perbuatan yang mengetahui akan dia. Di sini kenapa betul? Salah lah, yang menyekutui akan dia. Bukan mengetahui, tukar ain kepada nya, menyekutui, menyengutui, ain dengan nya dengan ain, menyekutui, jadi bersekutulah. Tiada baginya perbuatan yang menyekutui akan dia, akan Allah, padanya pada perbuatan oleh yang lainnya lain Allah. Ini masuk pada wahdaniyat, pada af'al, pada perbuatan. Sa Allah Ta'ala pada perbuatan. Ada dua tafsiran juga. Tafsiran yang pertama, tiada bagi Allah Ta'ala itu perbuatan yang bersekutu dengan perbuatannya, yang berkongsi dengan perbuatan Allah. Tiada bagi Allah Ta'ala itu satu perbuatan yang berkongsi dengan perbuatan Allah Ta'ala, buatan yang lain daripada Allah kongsi dengan buatan Allah, buatan benda lain daripada Allah Ta'ala tu kongsi dengan dia. Baik, tak boleh ada sekutu dan kongsi ni. Dan sekutu ini dinamakan kam muttasil pada af'al. Sekutu ini, perbuatan sekutu kongsi pada perbuatan dia tu, jadi dinamakan kam muttasil pada af'al. Perbuatan Allah Ta'ala apalah, iaitu memberi bekas, ta'aluk sifat qudrat, ta'aluk qudrat, memberi bekas pada makdur dia, pada benda yang dijadikan. Yang tu tak boleh sama sekali perbuatan yang lain yang bersekutu, yang berkongsi pada dengan perbuatan Allah Ta'ala pada memberi bekas pada makdur. Baik, maka sekutu ini dinamakan kam muttasil. Sifat sekutu dinamakan sebagai sifat kam muttasil pada af'al. Pada af'al Allah Ta'ala ni tak boleh ada sifat ni, sifat kam muttasil yang dinamakan dengan sekutu ni. Tak boleh ada sifat sekutu yang dinamakan dengan kam muttasil, tak boleh. Kerana ini menyebabkan ternafinya wahdaniyat, sebab ada sekutu. Baik, dan bahawasanya tafsiran yang keduanya, bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya yang lain, tiada bagi yang lainnya lain pada Allah. Dan bahawasanya dhamirus sya'ni, dan bahawasanya tiada bagi yang lainnya lain pada Allah Ta'ala itu satu perbuatan atas wajah mengadakan. Yang tadi ada perbuatan lain dia kongsi dah. Allah Ta'ala dia kena kongsi dengan perbuatan lain baru boleh buat makhluk. Allah Ta'ala dia kena kongsi dengan benda lain, dengan sesuatu yang lain, sama-sama buat. Kalau tidak dia tak kuasa. Itu dah ada kam muttasil. Yang ni tak. Yang kedua ni ada perbuatan yang lain yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala tapi tak berkongsi. Tak berkongsi. Yang tadi ni dia kena berkongsi. Kalau perbuatan Allah Ta'ala memberi bekas pada makdur, pada benda yang dijadikan, buatan ni pun berkongsi juga pada menjadikan. Maknanya kalau Allah, hak yang Allah Ta'ala saja nak buat tak boleh,
kecuali kena kongsi dengan hak satu lagi, sama-sama buat serentak barulah jadi makhluk. Sama-sama serentak buat baru jadi makhluk. Tapi syarat dua-dua ni, yang satu lagi tu samalah bentuk perbuatan tu dengan buatan Allah Ta'ala, sama-sama bagi bekas, kongsi. Yang kedua ni tak, yang kedua ni dia tak kongsi. Yang kedua ni ada di sana satu kuasa yang sama dengan kuasa Allah Ta'ala, seolah macam tu. Ada di sana perbuatan yang sama dengan buatan Allah Ta'ala. Baik, dia kata tiada bagi Allah Ta'ala, dia nak nafi yang kedua ni, perbuatan yang sama dengan buatan Allah Ta'ala tapi bukan secara kongsi. Tiada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala itu satu perbuatan, tapi atas wajah, atas cara, atas jalan mengadakan. Di sini yang ni memberi bekas, mengadakan daripada tiada kepada ada, ataupun atas wajah jalan yang memberi bekas, taksir fil maqdur, memberi bekas pada maqdur, pada benda yang dijadikan. Di sini yang nak nafinya, yang kita nak tolaknya, nak terjadinya wahdaniyat. Di sini adalah nak nafikan perbuatan atas wajah, atas jalan mengadakan. Mana perbuatan yang lain yang sama dari segi wajah dan jalan dengan perbuatan Allah Ta'ala tu. Maknanya apa? Allah Ta'ala perbuatan dia memberi bekas, mengadakan daripada tiada kepada ada. Ada di sana pula perbuatan yang sama. Itu tak boleh, kita kena nafikan. Dua benda ni tak boleh ada sekali. Dinamakan sebagai nak nafikan munfasil, bilangan yang berpisah, yang tak berhubung pada satu zat. Baik. Lepas itu perbuatan yang lain pada perbuatan Allah Ta'ala ada. Tapi bukan atas wajah dan jalan mengadakan. Beza nah. Baik, dia kata apa? Dia kata dan hanya sungguhnya dibangsakan kepada yang lain pada Allah Ta'ala itu, yang ni makhluk ni, atas wajah kasbin dan ikhtiar. Dibangsakan kepadanya, pada Allah Ta'ala itu, atas wajah, atas cara, atas jalan kasbin dan ikhtiar. Kasbin makna usaha, ikhtiar itu makna pilihan, kemahuan, mau pilihan, boleh belakang nak terjemah. Ikhtiar makna pilihan hati kita, kemahuan hati kita, nak hati kita, mau hati kita pada sesuatu. Baik, itu bezanya dengan perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala memberi bekas. Perbuatan yang lain pada Allah Ta'ala itu hanya usaha dan ikhtiar. Dia kata dan ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala itu atas wajah mengadakan, inilah dinamakan sebagai kam munfasir pada af'al. Ini yang nak tolak. Kalau ada perbuatan yang lain atas wajah mengadakan, wajah membekas itu yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala, di sini dikira ada kam munfasir, ada bilangan yang berpisah. Dua benda, dua perbuatan yang tak berhubung, yang berpisah, yang sama wajah dia, iaitu zat Allah Ta'ala pun perbuatan dia, wajah dia mengadakan, yang satu lagi pun mengadakan. Ini tak boleh ada, kerana perlu ada wahdaniyat pada af'al dari segi menolakkan kam muttasilnya dan menolakkan kam munfasil. Baik. Kemudian perbuatan kita yang ada di alam ini, ya, atas mazhab ahli sunnah wal jamaah, kita ada juga perbuatan tapi bukanlah berbentuk mengada ataupun memberi bekas, hanya dalam bentuk kasbin dan ikhtiar. Baik, tengok dalam ta'liq di atas tu, dia kata qauluhu nombor 1, dibangsakan kepadanya itu atas wajah kasbin dan ikhtiar. Artinya apa? Dia kata artinya, ni maknanya, dibangsakan perbuatan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala itu atas jalan usaha dan pilih. Perbuatan hak lain pada Allah ni, perbuatan kita lah, lain pada Allah Ta'ala makhluk. Dia ada perbuatan dia juga. Perbuatan hak dia buat tu, potong bawang, rak kayu, apa saja perbuatan yang berlaku di alam ini yang zahirnya nampak macam beri bekas. Rak kayu, potong putuskan benda dan sebagainya, yang nampak zahirnya memberi bekas. Adakah hak tu memberi bekas? Tidak. Kita persoalannya di sini, perbuatan itu
adakah membekas atau tidak, tak boleh bekas. Perbuatan tu hanyalah atas wajah ikhtiar dan juga usaha sahaja. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Baik, mazhab ahli sunnah wal jamaah, perbuatan-perbuatan hamba ini hanya dua, iaitu yang pertamanya ikhtiar, yang keduanya usaha. Yang pertamanya ikhtiar, yang keduanya usaha. Dia terbalik, kena ikhtiar dulu baru usaha lah. Bukan usaha dulu baru ikhtiar. Ada orang buat kerja dulu baru fikir. Tak ada, usaha ikhtiar dulu lah, pilih dulu. Dia terbalik. Ini disebut ni, di susunan dia bukan ikut ni lah, kasbin dan ikhtiar, mana mesti usaha dulu. Tak ikut susunan tu. Dia kena ikhtiar dulu baru usaha. Baik. Dan dibangsakan maksudnya apa? Dibangsakan perbuatan yang lain pada Allah Ta'ala itu atas jalan, atas cara usaha dan pilih saja. Apa maknanya? Yakni dengan iktibar usahanya yang lain pada Allah, yang iaitulah bergantung kudrat yang lain pada Allah Ta'ala itu, yang baharu itu, kudrat baharu, bukan kudrat qadim. Allah Ta'ala qadim kudratnya. Jadi yang bergantung, yang bersangkut kudrat yang baharu itu dengan barang yang diperbuatnya itu. Jadi dengan kita iktibar usaha ni, nak panggil perbuatan yang lain pada Allah Ta'ala itu, nak panggil kasbun ataupun usaha tu cara macam mana, nak panggil ikhtiar tu cara macam mana, dia kata, dia tafsir dengan makna diiktibarkan usaha itu, iaitulah bergantung kudratnya dengan barang yang diperbuat. Usaha ni kita panggil macam ni. Bila sebut usaha dan ikhtiar, dua benda yang berbeza. Usaha dengan ikhtiar, dua benda yang berbeza. Usaha ni maknanya apa? Iktibar usahanya, usaha yang lain pada Allah Ta'ala, iaitulah, maksud dia apa usaha ni? Bergantungnya kudrat baharu dengan benda yang dia buat. Kudrat baharu dia berkaitan dengan perkara yang dia lakukan. Macam kita nak potong bawang, buah bawang, ambil pisau, wazifah pisaunya letak dekat bawang tu. Kalau letak macam ni, tak putih, letak dekat bawang tu. Baik, itu satu yang ditafsirkan dengan makna muqaranah, ya. Dalam kitab-kitab lain dipanggil muqaranah. Muqaranah, perbuatan hamba ni dengan benda yang dia nak buat. Kalau pisau kena letak kat bawang tu lah. Ada pisau letak dalam tu dia putih sendiri? Tak ada, dia kena letak. Dia panggil muqaranah. Baik. Kemudian dia kata, dan pilih, dan dengan iktibar memilih pula, dengan iktibar pilih hati, kemahuan, kehendak hati itu pada zahir, pilihnya dengan iktibar memilih yang lain pada Allah Ta'ala tu, milih ni lah, makhluk ni pada zahir akan mengerjakan dia. Makna di sini perbuatan yang lain pada Allah Ta'ala itu atas jalan usaha dan pilih. Apa maksudnya? Dengan iktibar usahanya, kudrat itu bergantung dengan barang yang dibuat. Dengan iktibar pilih, yang ni kehendak hati pada zahir, dan dengan iktibar memilihnya pada zahir akan mengerjakan dia. Maksud dia apa? Jadi perbuatan makhluk ini dengan dua iktibar. Perbuatan yang lain pada Allah Ta'ala itu dengan dua iktibar. Dengan iktibar bergantungnya kudrat dengan barang yang dibuat, yang dilakukan, dan bergantungnya dengan iktibar pilihnya hati kita akan perbuatan yang kita nak kerjakan tu. Pilih hati kita akan buatan yang kita nak kerjakan. Kita pilih, kita buat keputusan dulu, barulah kita lakukan usaha ataupun perbuatan tersebut. Maknanya contohnya tadi, kalau kita nak potong bawang ada sini, kita kena buat keputusan dulu dalam hati kita, pilih nak potong ataupun tidak. Ini dia panggil iktibar memilih pada zahir ni akan mengerjakan akan perbuatan tadi. Dia nak buat perbuatan tu, tapi dia kena pilih dulu. Nak pilih potong bawang. Bila pilih saja, tangan dia ambil pisau, dia pergi letak kat bawang.
Letak ni, ini kerja dia. Takat tu saja kerja hamba. Memutuskan bawang itu bukan kerja dia dah. Dia letak saja. Nak putih tu, kalau dia tekan tak putih, kebal lah bawang tu. Bukan kebal bawang, Allah Ta'ala tak lului. Bukan kat bawang tu kebal tak, Allah Ta'ala tak lului perbuatan kita, usaha kita tu, maka tak putih. Jadi bila kita letak, kita tekan dan putus bawang tu, putus yang memutuskan tu lah kudrat Allah Ta'ala atas wajah ataupun jalan taksir, atas wajah memberi bekas. Kita hanya yang pertamanya pilih, dan yang keduanya letak pada mata pisau pada bawang tu. Tu saja tugas kita. Dipanggil muqaranah kudrah hadisah, kudrah yang baru ni dengan kudrah qadim. Kudrah qadim tugas dia lain, iaitu memutuskan. Kudrah baru tugas dia letak saja. Baik. Itu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Pasal pegangan ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia ini kebebasan memilih. Bahasa kita yang mudah, Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia tu hurriyatul ikhtiyar, maknanya kebebasan untuk memilih. Kita pilih yang baik, maka Allah Ta'ala bagi pahala. Allah Ta'ala lului dan bagi pahala. Kalau pilih yang buruk, pilih hati kita buruk, maka Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala lului juga, kalau perbuat yang baik buruk tu daripada Allah Ta'ala luluh dengan kudratnya, maka kita dapat dosa. Pasal apa? Pasal kita pilih. Pasal Allah Ta'ala tak zalim, bahkan adil. Itu dipanggil tak zalim. Tak zalim. Orang kata zalim lah, tak zalim. Pasal kita pilih. Itu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita pilih baik, Allah Ta'ala bagi pahala. Kalau kita pilih yang buruk, Allah Ta'ala luluhkan buruk tu juga. Kita pilih untuk berzina dan berlaku zina itu dengan takluk kudrat Allah Ta'ala, dengan izin Allah berlaku zina tu, ataupun bunuh ataupun mencuri, kita bunuh orang tu mati dengan izin Allah Ta'ala. Jadi macam mana? Jadi yang dosanya dapatkan kita. Sebab apa? Kita pilih. Sebab kita pilih. Baik. Kata dia, dan pada menafikan perbuatan yang di luar lagi, dan pada menafikan perbuatan yang lain daripada Allah Ta'ala itu menolakkan perkataan Mu'tazilah. Menafikan perbuatan yang lain daripada Allah Ta'ala, menolakkan perkataan Mu'tazilah. Kita nafikan perbuatan yang lain tu. Dalam matan tadi dia kata bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya perbuatan yang lain atas wajah ataupun jalan kasbin tadi kan. Baik, dia kata atas wajah dan jalan kasbin di dalam tu. Perkataan itu nak menolakkan, nak menafikan, nak membatalkan. Menafikan makna nak membatalkan pendapat Mu'tazilah. Menolakkan perkataan Mu'tazilah, iaitu nak membatalkan, nak menolak pendapat Mu'tazilah bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari, seperti makan dan berjalan. Mu'tazilah kata dalam kanun mazhab Mu'tazilah, hamba ni dialah yang mencipta perbuatan dia sendiri. Bukan kebebasan memilih tak. Bukan sekadar kebebasan memilih. Kita ada kebebasan memilih dan usaha saja. Takat tu. Depa ada kebebasan untuk mencipta perbuatan depa sendiri. Kalau macam tu, maknanya keluar daripada inilah kuasa Allah Ta'ala dah. Maknanya apa? Dia kata Mu'tazilah boleh menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari. Ikhtiari makna yang masa pilih hati lah, kerana perbuatan ni dia ada dua, ikhtiari dengan ittirari. Ikhtiari yang memang kita pilih nak buat benda tu, kehendak kita, cenderung hati kita ke arah sesuatu tu dipanggil ikhtiari. Ada satu lagi ittirari. Ittirari ni yang tidak boleh dielakkan, perbuatan yang tak dapat dielakkan. Contohnya
Macam mana? Contohnya macam orang ada penyakit Parkinson, tangan ketak. Boleh tak dia nak ketak tangan dia? Tak boleh. Itu ittirari. Ketak tangan. Bawa motor tu, dia pun langgar, terjun masuk dalam parit. Kita saja nak terjun dalam parit tak? Kita tak saja. Memang tolak masuk. Bukan pilih kita. Itu dipanggil ittirari. Bukan apa? Maka perbahasan tadi tak masuk dalam perbahasan ini. Perbuatan ittirari tak masuk dalam perbahasan. Yang dalam perbahasan usuluddinnya ialah perbuatan ikhtiyari, macam makan, minum dan sebagainya. Jadi hamba tu dia ada kuasa untuk membentuk perbuatan sendiri, itu dengan kuah yang Allah Ta'ala jadikan. Tapi syaratnya dengan kuah ataupun kuasa yang Allah Ta'ala jadikan, yang Allah Ta'ala jadikan pada hamba tu. Kalau bukan hamba tu jadikan kuasa tu, dah Allah Ta'ala jadi kuasa kuah tu, dengan itulah dia bentuk perbuatan. Maka dengan sebab itu tak kufur Mu'tazilah lah. Sebab dia ada syibih takwil itu. Baik. Dan pada menyabitkan usaha bagi hamba itu menolakkan perkataan Jabariyah, dia kata. Kita nafikan perbuatan yang lain pada Allah Ta'ala, itu nak rad atau nak tolak Mu'tazilah. Tapi pada menyabitkan usaha bagi hamba itu dalam mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah, tujuannya untuk membatalkan dan menolakkan perkataan ataupun pendapat mazhab Jabariyah yang berpendapat bahawasanya tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali pada zahir dan batin, dia kata. Zahir batin. Pada zahir pun tak ada usaha, pada batin pun tak ada usaha juga. Dan i'tiqad yang sebenar itu i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu i'tiqad kita. Jadi Jabariyah dia kata hamba tak ada sama sekali usaha. Zahir pun tak ada, batin pun tak ada. Usaha pada zahir lah, pada batin ikhtiar pun tak ada juga. Seolah-olahnya macam pelakon sopa boneka di atas pentas, sopa bulu yang berterbangan. Kalau sopa lalang, dia kiri kanan, angin bawa kiri kanan, kalau kiri lah, kanan lah. Maknanya dia tak ada kebebasan untuk memilih untuk usaha, tak ada langsung dia turutnya. Kalau pergi ke utara, selatan lah. Baik. Dan i'tiqad yang sebenarnya, dia kata i'tiqad Ahli Sunnah yang ni wal Jamaah, bahawasanya tiada memberi bekas oleh hamba pada suatu sekali-kali. Dia takkid kan, tak ada sama sekali bagi hamba itu perbuatan yang boleh beri bekas, hanya Allah Ta'ala. Dan hanya sungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilih sahaja. Hasar, usaha dan pilih sahaja pada zahir jua, tidak pada batin. Kena faham. Ada bagi hamba usaha dan juga pilih pada zahir jua. Pada batin tak ada. Batinnya iaitu pada zahir kita tengok, kita usaha, dan pada pilih. Baik, seperti barang yang lagi akan datang disebutkan dalam risalah ini, akan dinyatakan dalam kitab ni, dalam bab dia nanti. Baik, dia kata intaha mu'allifuhu. Masuk balik di dalam matanya, kata dia, dan ternafi dua kam ini dengan wahdaniyah pada af'al, dan ternafi dua kam ini, kam muttasil dan kam munfasil, dengan sabitnya wahdaniyah pada af'al Allah Ta'ala, dan mustahil lawannya, yakni dan lawan bagi wahdaniyahnya mustahil di atas Allah. Mustahil itu mubtada muakhar, lawannya khabar muqaddam, i'rab. Jadi kena takdir balik kalamnya, dan lawannya ialah mustahil. Mustahil yang ni atas Allah, iaitu dia kata lawannya ketiadaan asalnya pada segala yang tersebut. Tak asal.
Ketiadaan asal pada segala yang tersebut, yang ni makna berbilang lah pada segala yang tersebut, pada zatnya berbilang, pada sifatnya berbilang, pada af'al. Mana dalilnya? Dan dalil wahdaniyat Allah Ta'ala itu bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Jikalau berbilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Kerana apabila kalau kita kata berbilang Tuhan, tiap-tiap satunya memang lemah. Maksudnya dia wazifahnya itu muhaddad. Ada Tuhan yang pertama, Tuhan yang kedua. Tuhan yang pertama ni boleh buat langit saja, Tuhan yang kedua boleh buat bumi. Jadi kudrahnya tidak luas, muhaddad, mana ada hadnya. Begitu juga iradahnya dan sebagainya, ilmu dia macam tu juga boleh buat takat ni kan. Yang ni boleh buat macam ni. Itu kalau Tuhan yang pertama ni buat langit, Tuhan yang kedua buat bumi, dia sama saja dengan makhluk. Makhluk bukan semua dia boleh buat, dia kena bagi tugas masing-masing. Kawan ni boleh buat yang ni, kawan ni boleh buat ni, barulah hasil satu perkara yang dia lakukan. Begitu juga kalau dia kata berbilang-bilang Tuhan, sebenarnya Tuhan lemah, itu tentu dah. Pasal wazifahnya tak luas. Bila Tuhan lemah, ilmu dia pun tidak luas, iradat dia pun tak luas, dan segala tidak merangkumi. Nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Dan jika lemah mereka itu, segala Tuhan itu, nescaya tiada didapatkan alam ini. Kalau lemah mereka itu, tak dapat alam ini. Tak ada, tidak didapatkan, maknanya tidak ada alam ini sama sekali. Dalam Quran dia kata, "Lau kana fihima alihatan lau kana fihima," yani fis samawati wal ard la fasadata. Dia tak? Ya, Quran. Kalau ada pada langit dan pada bumi itu dua Tuhan, nescaya binasa. Bukan binasa, tak ada pada mula lagi. Pasal apa? Pasal lemah mereka ini. Kerana apa? Kerana setiap satu Tuhan tu dia tak akan muafakat. Dia akan batalkan. Kalau Tuhan ni, aku nak buat yang ni, Tuhan ni tak setuju, aku tak mau buat, pom, batal, tak jadi. Sama-sama ada kuasa. Jadi pertembungan dua kuasa. Bila ada pertembungan dua kuasa, ya, Tuhan yang pertama ni dia nak buat, Tuhan yang kedua ni tak mau buat. Dia buat, Tuhan yang kedua batal. Sama-sama bagi bekas. Jadi dah tak jadi. Yang ni, yang kedua buat ni batal, yang ni kedua buat dalam masa yang sama tu. Jadi berhimpun dua yang berlawanan. Sebab tu tak boleh ada dua. Tak boleh ada dua. Apa nama? Kuasa yang sama tu dalam makdur, dalam nak memberi bekas, tak boleh. Kerana bila ada dua ni, dia akan jadi lemah. Dua-dua lemah. Balik ni satu pun lemah, ni tak boleh. Ni nak buat tak boleh, yang ni pun nak batal pun tak boleh. Ni nak buat, yang ni batal. Yang ni batal, yang ni buat. Jadi macam tu. Jadi bila berhimpun itu akan membawa kepada lemah. Lemah Tuhan tak boleh jadi. Duk bergaduh nak buat. Makhluk nak buat ni, tak ada nak buat, duk bergaduh tentu dah, nak tentukan buat tak buat, alam ni tak ada. Tuhan sendiri bergaduh. Jadi tak sah, tak sah sama sekali berbilang Tuhan. Kalau pakat sekali pun tak sah juga, kerana lemah. Dia hanya mampu buat yang ni saja, yang ni dia tak boleh buat, misalnya. Baik, maka tidak didapatkan, tak ada maksudnya. Tiada didapat maksudnya tiada alam ini. Dan iaitu yang ni tidak didapat alam ini, yang ni tiada alam ini, batil. Batil dengan apa? Batil dengan musyahadah. Tak diterima pada akal sama sekali dengan musyahadah. Alam ni sudah ada sejak sekian lama. Maka tiadalah berbilang Tuhan apabila batal perkataan yang mengatakan tiada didapat alam ini dengan musyahadah, maka tidaklah sama sekali berbilang-bilang Tuhan. Tiadalah berbilang-bilang Tuhan. Ini makna istihalah, kembali balik pada hukum akal. Hukum akal ada 3, wujud, istihalah, jawaz. Hukum akal inilah kita nak nak pegang. Wujud, istihalah dengan jawaz ni. Bila tiada lah, maknanya istihalah, tidak, nafi sama sekali.
maka tiadalah berbilang-bilang Tuhan. Bila tiada berbilang-bilang Tuhan, maka sabitlah wahdaniyatnya. Bila tidak berbilang-bilang, bila kita nyata dalam akal fikiran kita, bila kita fikir dalam dalil ni, fikir tentang dalil tadi, dalam akal fikiran kita, nescaya tak ada lah berbilang-bilang Tuhan. Bila tak ada berbilang-bilang Tuhan, sabitlah wahdaniyat dia kata. Maka sabitlah wahdaniyahnya, yakni sabit, nyatalah dalam hati kita, sabit wahdaniyat bagi zat Allah Ta'ala. Dan apabila sabit wahdaniyatnya, yakni dan apabila nyata dalam hati kita sabit wahdaniyatnya, maka mustahil lah lawan dia. Mana lawannya? Iaitu berbilang-bilangnya Allah Ta'ala pada sifat, pada zat, dan juga pada zat, pada sifat dan pada af'al. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, yang ketujuhnya qudrah. Yang ketujuhnya qudrah. Jadi kita berhenti di sini dulu pada sifat yang ketujuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita baca ni sikit. Dekah.